Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu wa salli ala rasulihil karim amma ba'. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW keluar daripada rumahnya untuk memberitahu kami tentang Lailatul Qadar. Ketika itu ada dua orang lelaki daripada orang Islam sedang bergaduh. Maka baginda SAW bersabda, aku telah keluar untuk memberitahu kamu tentang Lailatul Qadar, tetapi si Fulan dan si Fulan sedang bergaduh. Oleh itu penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Mudah-mudahan itu lebih baik bagi kamu. Maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5 Miskat. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu berkata bahawa Nabi SAW telah keluar dari rumahnya untuk memberitahu kami tentang Lailatul Qadar. Ketika itu ada dua orang lelaki pada orang Islam sedang bergaduh. Maka baginda SAW bersabda, aku telah keluar untuk memberitahu kamu tentang Lailatul Qadar yang si Fulan dan si Fulan sedang bergaduh. Oleh itu penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Mudah-mudahan itu lebih baik bagi kamu. Maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5 Miskat. Keterangan, ada tiga perkara yang perlu direnungkan dalam hadis ini. Pertama dan yang paling penting ialah pergaduhan merupakan satu perkara yang sangat buruk. Hinggakan penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Bukan setakat itu saja, malah pertelingkahan sentiasa menjadi sebab kehilangan berkat. Sabda Nabi SAW, sukakah aku memberitahu kamu satu perkara yang lebih afdal daripada solat, puasa, sedekah dan ibadat-ibadat lain? Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, bahkan baginda SAW bersabda, hubungan baik sama kamu adalah perkara yang paling afdal dan pergaduhan sama sendiri adalah perkara yang mencukur agama. Yakni sebagaimana pisau mencukur rambut di kepala dengan sekali lalu, demikian juga pergaduhan sama sendiri menghapuskan agama. Tidak perlulah disebutkan tentang ahli dunia yang lalai terhadap agama, sedangkan ramai orang yang berwirid panjang-panjang dan mendakwa sebagai ahli agama pun setiap masa terlibat dalam pergaduhan sama sendiri. Renungkanlah dengan teliti sabdaan baginda SAW tersebut dan kemudian fikirkanlah keadaan orang yang sombong dan tidak pun mendapat taufik untuk mengalah demi untuk berdamai. Dalam bahagian pertama telah diterangkan tentang adab-adab berpuasa. Antaranya ialah sabdaan Nabi SAW, iaitu menjatuhkan maruah seorang Islam adalah riba yang paling buruk dan paling keji. Namun demikian, semasa kita bergaduh, kita tidak mempedulikan maruah seorang Islam dan tidak juga menghiraukan perintah Allah SWT dan Rasulnya yang benar. Allah SWT berfirman, dan janganlah kamu berbantah-bantah, dan jika kamu berbantah-bantah juga, nescaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Surah Al-Anfal ayat 46. Mereka yang sentiasa berfikir untuk menjatuhkan maruah orang lain, cubalah renungkan ketika bersendirian sebanyak mana mereka telah menjatuhkan kehormatan diri sendiri dan setakat mana mereka menjadi hina di sisi Allah SWT dengan perbuatan kotor dan jahil itu. Sementara kehinaan di dunia ialah perkara yang pasti berlaku. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memutuskan hubungan dengan saudara Islam yang lebih pada 3 hari dan mati dalam keadaan sedemikian, maka dia akan terus masuk ke dalam neraka. Satu hadis lagi bunyi, pada setiap hari Isnin dan Khamis dibentangkan amalan manusia di hadapan Allah SWT, dan dengan rahmatnya berkat amalan soleh dosa-dosa kesemua hamba-Nya diampunkan melainkan mereka yang syirik. Namun mengenai keampunan bagi dua orang yang sedang bergaduh akan dikatakan, biarlah mereka dahulu selagi mereka tidak berdamai. InsyaAllah kita akan sambung. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.